Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Fatimah binti Zakaria merupakan pelajar Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak dari OUM Kota Marudu, Sabah. Untuk tugasan ini, saya memilih masalah pembelajaran disleksia. Dalam tajuk ini, saya akan membentangkan tentang definisi disleksia, punca-punca berlaku disleksia, ciri-ciri atau simptom seseorang yang mengalami masalah pembelajaran disleksia, cara rawatan yang sesuai dan kaedah PDP terbaik untuk kanak-kanak. Apa itu disleksia? Disleksia merupakan salah satu kategori masalah pembelajaran dalam kalangan kanak-kanak. Orang yang mempunyai masalah pembelajaran disleksia tidak dapat dilihat dengan penglihatan kasar, tetapi perlu dikaji dan penelitian terhadap proses pembelajarannya. Disleksia bukanlah satu penyakit tetapi merupakan salah satu gangguan dalam pembelajaran yang biasanya dialami oleh kanak-kanak. Lazimnya masalah pembelajaran yang dihadapi adalah seperti membaca, menulis, mengeja dan kemahiran mengira. Oleh itu, disleksia merujuk kepada mereka yang menghadapi masalah untuk membaca dan menulis walaupun mempunyai daya pemikiran yang normal. Ianya boleh diubati dengan program pendidikan yang sesuai. Apakah punca disleksia? Disleksia bukan disebabkan kecerdasan peribadi. Ia berkaitan dengan genetik tertentu yang mengawal perkembangan otak. Disleksia adalah keadaan yang diwarisi. Faktor warisan mempengaruhi otak dan keupayaan untuk bekerja dengan huruf dan kata. Kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran disleksia tidak dapat membezakan atau persamaan bunyi, perkara yang dilihat dan tidak dapat mengingati dengan baik visual yang dilihat. Antara ciri-ciri disleksia yang lain ialah pertuturan yang tidak berstruktur seperti lambat bercakap, gagap dan pelat seperti kanak-kanak berumur 2 hingga 3 tahun. Kadang-kadang ada pertuturan yang baik dan tidak boleh membaca, tidak menulis dengan baik, dengan kata lain, tidak dapat menguasai 3M. Jika diberi arahan, tidak dapat mengingati arahan yang diberikan dan tidak dapat bertindak mengikut arahan. Seseorang yang tidak teratur dan tidak terurus dan sukar memahami konsep masa. Konsep kendiri orang disleksia pula sangat rendah. Kemahiran pergerakan yang lemah seperti tidak boleh menyambut barang yang diberikan dan sukar membaling barang. Kadang-kadang, pengetahuan mereka sangat baik dan suka berangan-angan. Selain dari itu, orang yang mempunyai masalah pembelajaran disleksia juga mempunyai kesukaran belajar puisi berima atau bermain permainan berima, serta mempunyai masalah memproses, mengingati dan memahami perkara yang didengari. Bagaimana pesakit disleksia dirawat? Disleksia mungkin sukar untuk didiagnos dan dirawat sepenuhnya. Namun, masih ada rawatan yang boleh diberikan kepada mereka. Mereka memerlukan sokongan mental dan rangsangan dari sekolah dan ibu bapa. Rangsangan pendidikan, guru mungkin menggunakan beberapa teknik yang berkaitan dengan pendengaran, penglihatan dan sentuhan untuk meningkatkan kemahiran membaca. Bagi penjaga ibu bapa pula, ibu bapa kanak-kanak perlu mengasah masalah ini secepat mungkin dan memberi sokongan moral kepada anak-anak disleksia. Untuk rawatan disleksia pada kanak-kanak dan orang dewasa, terdapat program pembetulan tertentu yang disesuaikan dengan ciri-ciri individu. Program-program sedemikian bukan sahaja dapat membantu mengatasi pelanggaran umum keupayaan untuk menulis dan membaca, tetapi juga mengandungi kursus-kursus yang mengajar tanda-tanda jalan bacaan dan tanda-tanda istimewa yang lain. Dan kadang-kadang, terdapat peningkatan dan gejala disleksia boleh hilang sendiri. Ini berlaku sama ada selepas kanak-kanak tumbuh, iaitu meningkat usia, atau disebabkan oleh kemasukan kerja bersama bahagian lain otak yang mengambil alih fungsi yang rosak. Dalam sesetengah kes, bantuan perubatan yang berkelayakan dalam menguasai kemahiran menulis dan membaca meminimumkan manifestasi penyakit. Terdapat beberapa kaedah PDP terbaik untuk kanak-kanak disleksia.
Yang pertama, memahami kelemahan murid. Kedua, memerlukan bahan bantu belajar yang bersesuaian dengan gaya pembelajaran murid. Ketiga, melakar huruf atau gambar di atas pasir. Keempat, menggunakan pelbagai jenis warna alat tulis. Kelima, menggunakan alatan deria sentuh yang banyak dan menyeronokkan seperti Play-Doh. Keenam, bermain bersama untuk menjana kreativiti kanak-kanak. Kaedah PDP terbaik yang seterusnya ialah menunjukkan cara mengeja dan kosakata yang mudah, bermain permainan Lego untuk menjana kreativiti, guru merekodkan maklumat, murid dapat dengar berulang kali, ke-10 memberi semangat dan dorongan bagi setiap peningkatan murid, ke-11 menggunakan alatan yang berada di persekitaran kita seperti membilang menggunakan anak tangga, ke-12 menguji tahap ketangkasan minda murid dengan permainan game. Untuk memahami apa yang dibentangkan tadi dengan lebih jelas, saya sertakan video yang mengisahkan seorang kanak-kanak disleksia. Apakah pendekatan yang digunakan oleh guru dapat membantu kanak-kanak ini menjalani proses pembelajaran dan pengajaran yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh murid tersebut. Sama-sama kita saksikan. I said page 38, chapter 4, paragraph 3. Read the first sentence and point out the adjectives. Page 38, Ishan. Adit Labba, just help the boy. Come on, the rest of you, look into your books. Read the first sentence and tell me what the adjectives are. Okay, come on. Let's all mark the adjectives together. Just read the sentence for me. Just read the sentence, Ishan. ये तो नाच रहे. Silence. Speak in English. The letters are dancing. They're dancing, are they? Okay, then read the dancing letters. Trying to be funny? Read the sentence loud and proper. I said loud and proper, Ishan. Loud and proper. Loud and proper. Stop it. Enough is enough. Get out. Get out of my class. Out. You want to leave as well? Who is laughing here? Who wants to follow him? I don't want to hear a titter in my class. Look into your books. Shameless boy. Open your books now. Who's going to tell me what the adjectives are? I don't want a sound from this class. Yes. Come on. Has everybody opened to page 38? Yes. Settle down, class. No whispering. Come on.
big enough to sail our boats. एक कुएं में रहता था कुएं में रहता मेंढक का साझा मेंढक का साझा परिवार से दादी मेंढक in the moonlight. Mighty nice. Mighty nice. वेरी गुड. अब 3 जोड़ो. वेरी गुड. अभी इसमें 5 जोड़ो. कहाँ पहुंचे? Plus 7. वेरी गुड. अभी 11 कम करो. Said Henny Penny. They set off to a nose between each pair of eyes. Noses every size. कोयल है चिड़ियों की रानी, कभी सुनी है उसकी वाणी? Simbad was dazzled by multicolored lights. Were made of cake and chocolate. Jika kita lihat di sini, ciri-ciri orang disleksia tidak dapat dilihat dengan mata kasar sahaja seperti sindrom Down. Mereka nampak normal, tetapi dalaman yang bermasalah dan mengganggu proses pengembangan mereka seperti orang normal yang lain. Masalah pembelajaran disleksia jika tidak dikesan dari awal dan tidak dipedulikan boleh membawa banyak kesan kepada pelajar itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Contohnya, jika mereka dibiarkan, sudah tentu mereka akan gagal dalam peperiksaan dan kesannya kepada diri pelajar itu bahawa mereka tidak mendapat apa-apa sepanjang proses pembelajaran mereka dan tidak membantu untuk kehidupan mereka pada masa depan. Kanak-kanak yang mengalami disleksia bukanlah dalam golongan yang tidak cerdik. Daripada kajian-kajian mendapati, mereka mempunyai tahap kecerdasan intelektual yang normal dan tidak mempunyai masalah pendengaran dan penglihatan. Orang yang mengalami disleksia boleh berjaya dan ramai tokoh-tokoh disleksia yang berjaya sekiranya mendapat pendidikan yang sebaiknya berdasarkan cara pendidikan yang sepatutnya seperti yang diajar oleh guru-guru pendidikan khas. Jika kita mempunyai pengetahuan tentang ini akan dapat membantu sekiranya anak-anak kita, murid dan sesiapa sahaja di sekeliling kita yang mungkin mempunyai masalah ini. Semoga kita semua menjadi masyarakat yang mesra dengan kanak-kanak yang mempunyai pelbagai ketidakupayaan di dalam pendidikan. Mereka tidak minta dilahirkan sedemikian, namun kitalah yang mampu membina masa depan mereka.